Okay. So hari ni kita sambung dalam topik limit. So hari tu Aiman ada tanya kan dalam kelas kan. Saya tak sempat nak jawab. Soalan apa, Main? Soalan page 13. Oh, example lah. Example 4. Okay, ni. Yang ni betul, Man? Sekejap rasa, saya punya ni like apa? Dia gambar rasa dia tak bergerak. Ya, saya masak macam ni. Saya punya gambar jelas ke dia macam pecah-pecah? Jelas saya, jelas. Jelas je. Sekejap saya hantar maximum resolution ya. Aiman punya ni je, buat hal je. Buat apa? Aiman punya je yang problem ni. Oh. Sekejap saya cuba hantar 720. Sebab sekarang ni 360 je. Saya buat 720 Okay, saya rasa lebih jelas ke? Jelas saya, jelas. Okay. So kalau kamu lihat so dia bagi dua function, iaitu fx sama dengan 2 dan juga fx sama dengan 5. Okay, and then saya buat number line, iaitu mengikut dia punya condition, iaitu x tak sama dengan 1 dan juga x sama dengan 1. So untuk yang fx sama dengan 2, dia valid untuk semua nombor kecuali 1. So kalau kamu lihat pada lukisan saya tu, kat sini ni, yang saya highlightkan ni, sekejap ni, saya kotakkan dia. Okay. So dia ada empty circle, tapi daripada negative infinity sampai ke positive infinity semuanya ada, iaitu fx sama dengan 2, kecuali pada 1 saja. Berbeza dengan function yang kedua, fx sama dengan 5 hanya pada x sama dengan 1. So dia hanya dot saja. Okay, so sekarang ni soalan nak kita cari limit x approaches to 1. Okay, dan kita dah belajar bahawa limit hanya akan wujud ataupun exist sekiranya limit daripada kiri sama dengan limit daripada kanan. So kita lihat pada function yang pertama. Okay, so limit x approaches to 1 from left, ni saya tulis, sama dengan limit x approaches 1 from right. Okay, kita check. So satu daripada kiri untuk fx sama dengan 2 ada tak? Kita lihat pada garisan ni. So dia daripada negative infinity, so dia maksudnya terdapat wujudnya fx sama dengan 2 daripada negative infinity sampailah 1. Tapi 1 tak termasuk. Okay, bermaksud dia wujudlah from left. Dia ada line from left. Ada tak dia line daripada from right? Pun ada, sebab dia daripada positive infinity sampai ke 1. So from right pun ada. Okay, kalau ada bermaksud kiri dan kanan pada 1 tu fungsinya adalah fx sama dengan 2. So limit x approaches to 1 from left, fungsinya 2. Begitu juga dengan limit x approaches 1 from right, sama dengan 2. Function dia. So bila limit constant, mengikut properties of limit constant, jawapannya akan dapat constant itu semula. Sebab ni bukan function, kita tak boleh nak masukkan nilai 1. Bila dia constant, dia akan dapat constant itu semula. Begitu juga dengan sebelah kanan, from right, limit 1 from right, constant dia 2, so akan dapat 2 itu semula. Bermaksud sekarang ni kita dah buktikan bahawa limit daripada kiri sama dengan limit daripada kanan. So limit wujud, so nilai limit adalah 2. So ni jawapan dia, limit x approaches to 1,
fx equal to 2. Okay, bagaimana pula dengan function yang kedua, iaitu fx sama 5? So kita lihat pada gambar raja kita. Saya besarkan. Memandangkan dia hanya dot saja kat sini pada sama dengan 1, ada tak dia mewakili daripada kiri dan kanan function fx sama 5? Ada tak? Tak ada kan? Sebab tak ada line. So dia tak ada kat sini, tak ada function. Function dia hanya pada titik ini saja, iaitu fx sama 5. Daripada kanan pun tak ada. So bermaksud bila tak ada limit daripada kiri dan kanan, so limit x approaches to 1, fx equal to 5 does not exist. Yang wujud hanyalah yang sama dengan 2 tadi. Sebab dia ada daripada kiri dan kanan. Faham tak, Man? Aiman tanya soalan ni, orang lain faham tak? Saya boleh ulang balik, Sir? Ulang yang mana? Yang 5 tu. Yang 5? Okey, awak tengok pada gambar raja yang saya lukis. Kan dia bagi syarat dia x sama dengan 1 je kan? So yang saya lukis x sama dengan 1 tu pada dot hijau ni je. Ni x sama dengan 1 ni. So dia tak ada function daripada kiri dan kanan, dia tak ada line pun, dia hanya titik ni je. So bila tak ada kiri dan kanan, bermaksud limit tak wujud. Faham tak? Macam tadi, dia tak ada 1 je, tapi kiri dan kanan dia terdapat limit. Dan limit kiri dan kanan dia sama. So dia wujud. Dan jawapan dia adalah 2. Faham tak? Okay, saya faham. Sebab dia tak ada limit lah. Sebab dia tak ada function di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dia hanya valid pada x sama dengan 1. Nampak ni? 5 hanya valid untuk x sama dengan 1. Okay, sir. Faham. Thank you, sir. Okay. Aiman boleh tak, Man? Sir, maknanya kalau yang 2 tu, dia belah kiri kanan ada dia punya ni lah, limit Dia adalah kiri dan kanan tu. fx sama dengan 2, betul tak? Betul. Oh, sorry. Okay, ada siapa-siapa nak tanya lagi? Kalau tak, saya teruskan. Okay. Tak ada, sir. Okay. So kita pergi pada example 5. Okay, kita tengok lagi. So given fx equal to absolute x minus 2. Okay. So bila x minus 2, dia adalah absolute. Okay, bila absolute bermaksud, bermaksud dia ada positif dan juga ada negatif. So kita kena define dahulu. Masa awal dulu, semasa kita belajar absolute, saya ada ajar kan macam mana nak define dia. Saya besarkan sikit soalan ni. So absolute of x minus 2, kita boleh define kepada 2 benda. Yang pertama adalah x tolak 2 itu sendiri, yang positif. Yang kedua yang negatif, iaitu x negatif in bracket x minus 2. Yang ni untuk x greater than equal to 2. Yang bawah ni x less than 2. Okay. So bila kita pecahkan, dia jadilah bentuk piecewise function juga. Bermaksud cara yang mudah adalah kita buat number line. So bila kita buat number line, so nombor yang kita rujukan adalah nombor 2. Untuk lebih besar sama dengan 2, ini dia functionnya. So 2 untuk lebih besar sama dengan 2 adalah x minus 2. Manakala untuk lebih kecil daripada 2, so the empty circle adalah negatif. So ni saya open bracket, dia akan jadi negatif x plus 2. So dia adalah negatif x plus 2. Okay. So daripada gambar raja tu awak dapat lihat, saya dah define dia kepada dua benda, positif dan negatif. Dan number line pun dah terjemahkan. So sekarang ni, kalau kita nak cari limit x approaches to 2 fx, bermaksud kita perlu lihat validity of existence dia. Maksudnya dia wujud ke tak? So nak tahu wujud ke tak, kita tengok daripada kiri dan kanan, dia ada ke tak? Okay. So kita kira. So kalau dia wujud, so bermaksud limit x approaches to 2
from left fx sepatutnya sama dengan limit x approaches to 2 from right. Okay. So sekarang ni kita dah dapat ni. So kita tinggal pilih function. So 2 from left. Kuasa negatif ni bermaksud dia from left. So daripada kiri dia menuju ke 2. Mana functionnya? Ini dia. So daripada kiri menuju kepada 2. Nampak? So functionnya adalah negatif x plus 2. So bermaksud saya hanya perlu salin limit x approaches to 2 from left adalah negatif x plus 2. Okay. Then limit x approaches 2 from right. So daripada kanan dia menuju kepada 2. So ini function dia. Daripada kanan menuju kepada 2. So functionnya adalah limit x approaches to 2 from right adalah x minus 2. Okay. So bila x minus 2, okay, saya zoom lagi bagi besar sikit. So kita nak check dia wujud ke tak. So kita masukkan nilai 2. So masukkan nilai 2 ke dalam function yang telah kita ambil. So negatif 2 tambah 2. Kita abaikan kuasa negatif, kuasa positif tu. Sebab kuasa tu hanya nak tunjukkan daripada kiri ataupun daripada kanan. Okay. Dan di sebelah kanan ni adalah 2 tolak 2. So saya akan dapat hasilnya adalah 0 sama dengan 0. So bermaksud saya dah buktikan bahawa limit wujud. So kita buat conclusion. Since limit x approaches to 2 from left equal to limit x approaches to 2 from right, limit x approaches to 2 equal to 0. So tu jawapan dia. So bila limit sama daripada kiri dan kanan, so limit tu wujud. Apa nilainya? Nilainya adalah nilai yang kita masukkan tadi. Apa yang kita dapat iaitu nilai akhirnya adalah 0. So maksud limit ni wujud. Kiri dan kanannya sama iaitu 0. So jawapannya adalah limit x approaches to 2. Sorry tertinggal fx tertinggal tulisan ni. Ya, saya betulkan kejap. Patutnya ada fx. Fx bersamaan dengan 0. So, itu final answer dia. Boleh tak? Boleh sir. Boleh ke? Tanya. Sir. Macam mana kita nak tahu yang X tu besar dan sama dengan 2? Oh, okay. Masa define Ah. Masa define tu. Okay, yang ni, dah ingat tu. Saya pernah tunjuk. Kita ambil daripada ni, yang asal, X tolak 2 betul? So, bila kita define yang untuk yang positif, dia akan sentiasa jadi macam ni. X tolak 2 lebih besar sama dengan 0. So, X lebih besar sama dengan 2. Okay, untuk yang atas ni memang kita akan define dia macam ni. So, untuk yang bawah kita just buat opposite. So, kalau yang atas dah lebih besar sama dengan, bermaksud yang selain daripada dia adalah lebih kecil saja. Kalau dia tak boleh sama dengan, kalau sama dengan dia dah ambil nilai 2 tu juga. Faham tak? So, untuk define dia memang sentiasa lebih besar sama dengan 0. Maknanya kena okey. Okay, faham tak? Berarti kalau yang bawah tu dia ni je lah, apa berlawanan just opposite saja. Okay. Faham. Okay. So kalau kita boleh proceed kepada case yang seterusnya. So kita baru belajar 2 case. Masukkan value dapat nilai, dapat jawapan terus. Masukkan value dapat 0/0. And then kita belajar dah existence of limit. Limit daripada kiri mesti sama dengan limit daripada kanan, baru limit wujud. So sekarang ni kita nak masuk kepada bentuk yang mana Yang ketiga lah. Case yang ketiga. Okay. Bentuk yang ketiga ni adalah, kalau kamu ingat catat alih yang saya bagi, case yang ketiga adalah any number bahagikan dengan 0. Akan dapat jawapan dia infinity. Cuba kamu tekan ke calculator. 1 bagi 0 dapat apa?
Hello? Mac error sir. Mac error. Okay, terima kasih. Cuba tekan any value, bahagikan dengan kosong. Dapat apa? Tak kisahlah, awak pilihlah 1,000,000 ke, 0.1 ke, bagi dengan kosong. Sama sir. Sama juga, dapat apa? Mac error. Mac error. Okay, itu bermaksud bila any number kita bahagikan dengan kosong, jawapan kita akan dapat infinity. Cuma dalam kes kita sekarang ni, bila limit ada daripada kiri dan kanan, kita ada dua possibility, sama ada positive infinity ataupun negative infinity. So macam mana nak tentukan positive infinity ataupun negative infinity? Nanti saya akan tunjuk. So kita pergi kepada example yang ke-6. So sekarang ni kita nak masuk kepada case yang ketiga. Apa maksud case yang ketiga? Kita tengok So given fx sama dengan 1 per x tolak 1. Okay, find limit x approaches 1 from right fx and find limit x approaches 1 from left. Okay, so saya highlight yang dulu. So yang ni nak from right, yang ni from left. Okay, so function yang diberi adalah 1 per x tolak 1. Okay, so kita lihat yang pertama. So limit x approaches to 1 from right fx. Okay, langkah pertama, kita sentiasa nak check nilai kan. Kita tak tahu dia case yang mana. So kita masukkan nilai 1 ke dalam kita punya function. Cuba kita masukkan 1 tolak 1, betul? So kita akan dapat 1 over 0. So bila 1 over 0, any number divided by 0, jawapan kita akan confirm infinity. Sebab dia make error, betul? Make error tu bermaksud infinity. Okay, cuma kita nak tahu dia ni positif ke negatif. Okay, macam mana tu nak tahu? Okay, so peranannya dekat sini. So 1 from right. Okay, let's say kalau saya buat satu number line. Okay, saya buat satu number line dan kita ada number 1. Okay, kalau lah dia kata 1 from right, dia di sebelah kiri ke di sebelah kanan saya? Di sebelah kanan 1 ke di sebelah kiri 1? Kanan sir. Okay, yang ni betul? Okay, from right towards 1. Daripada positive infinity menuju kepada 1. So itu bermaksud from right menuju ke 1. Okay, so bermaksud kalau from right menuju ke 1, nombor yang valid adalah 1.0001 sampailah ke positive infinity, betul tak? Betul sir. Okay, itu nombor yang valid. So let's say for example, saya subkan ke dalam function fx ni. Okay, sekejap Oh, sorry. Tukar pen sekejap. So dalam function fx ni, saya gantikan dengan satu nilai x yang lebih besar daripada 1 menuju kepada infinity. Okay, awak nak pilih nombor apa? 10 sir. 10. Okay, 10 So 10 bahagi 10 tolak 1, betul? Betul? Betul sir. Okay, sekarang ni proses yang saya buat ni bukannya kita nak selesaikan. Kita nak tentukan simbol dia positif ataupun negatif. Okay, so sekarang ni saya dah masukkan nilai. So saya akan dapat 1 per 9, betul? Betul sir. Okay, 1 per 9 pada numerator, sign dia ni nombor positif ke nombor negatif? 1 ni? Positif. Positif. Pada denominator, positif ke negatif 9 ni? Positif. Positif juga. So bila positif bahagi positif, dapat berapa? Positif. So bermaksud jawapan kita adalah positif. Betul tak? So jawapannya adalah positif infinity. So pengiraan yang saya buat kat tepi ni hanyalah untuk kita tentukan sign of kita punya infinity tadi. Nak positif ataupun negatif. Jangan kita selesaikan. Kita nak tahu apa nilai, apa simbol di numerator, positif ke negatif. Apakah simbol pada denominator, positif ke negatif. Contoh yang kamu beri tadi 10.
Sebab 10 terkandung daripada 1 from right. Kalau saya nak ambil 0.9, boleh tak nilai ni? Saya letak 0.9 untuk 1. Tak boleh saya. Tak boleh sebab dia kata 1 from right. So tak boleh ambil lebih kecil daripada 1. Nilai yang kita boleh ambil lebih besar daripada 1. Faham tak? Faham saya. Okey. So macam tu kita tentukan nilai positif ataupun nilai negatif. Okey, sekarang ni kita lihat pada contoh kedua. Limit x approaches 1 from left. Okey. So limit x approaches 1 from left fx. Okey, langkah pertama macam biasa masukkan nilai dalam function. So 1 per 1 tolak 1. So kita akan dapat 1 bahagi 0. Okey. So bila 1 bahagi 0, jawapan confirm infinity. Cumanya apakah simbol dia? Positif ataupun negatif? Okey, itu yang kita nak tentukan. So bila 1 daripada kiri, okey, kita pergi kepada number line tadi, 1 daripada kiri mana? Daripada negatif infinity sampailah ke 1 yang warna hijau ni. Itu adalah from left. Bermaksud value of x adalah daripada negatif infinity sampailah 0.99999. So itu semua nombor yang kamu boleh pilih daripada negatif infinity sampailah 0.9999. Faham tak? 1 tak kira saya. Apa? 1. Dia tak masuk 1 tak termasuk sebab dia from left towards 1. Sama macam tadi. Kita tak boleh ambil 1 juga. Kita ambil boleh lebih besar daripada 1. Okey sir. Okey. So nombor apa yang saya boleh masukkan untuk saya test kat sini? Negatif. Negatif berapa Tak payah negatif lah. Kita ambil 0.9 sir. 0.9 lah contohnya. Betul? Betul sir. Lebih kecil daripada 1 ya. Asalkan syarat dia lebih kecil daripada 1. Okey, 1, let's say nilai x tu saya ambil 0.9 sebab dia mesti lebih kecil daripada 1. Let's say 0.9 yang saya pilih. Tolakkan dengan 1. So pada atas ni 1 ni positif ke negatif? So 1 positif. 0.9 tolak 1 positif ke negatif? Negatif sir. Negatif. So kalau positif bahagi negatif dapat apa? Akan dapat negatif. So bermaksud jawapan kita adalah negatif infinity. Okey, yang saya bulatkan ni hanya untuk kita tentukan dia punya simbol positif ataupun negatif berdasarkan daripada soalan from left ataupun from right. Jelas tak? So kalau jawab soalan jalan kiri tu kena buat sir? Yang mana? Yang positif bagi negatif tu? Ya sir. Tak payah tunjuk pun tak apa. Sebab ni untuk kefahaman kamu saja. Bila kamu dah faham, kamu boleh congak je pun. Okey sir. Terima kasih sir. Okay. Yang wajib tunjuk yang tadi lah. So jawapan kita 1 positif infinity, satunya negatif infinity. So dah selesai soalan example 6. Okey, kita teruskan lagi. Okey, boleh tak awak cuba example 7? Okey, langkah pertama sub value. Okey, kamu dapat apa bila sub value? Untuk yang pertama, ada 2 soalan ni kan? Yang pertama untuk x approaches to 2 from right. And yang kedua adalah x approaches to from left. So dah masukkan value of 2, kamu dapat jawapan ni apa? Bolehlah minta Aizat share boleh tak? Share screen. Saya stop sharing boleh?
Saya kat luar saya. Oh, kau kat luar. Okay, siapa yang ada dekat depan komputer ke? Nak tengok macam mana buat tu? Sorry saya. Tak apa. It's okay. Aiman. Faris? Ada tapi macam mana nak share ni? Macam mana nak share? Awak guna phone ke guna laptop? Mic ni, saya guna laptop mic. Dekat laptop, dekat mic awak tu ada titik 3 kat tepi tu. Nampak tak? Okay. Lepas tu ada present. Ada nampak macam present anak panah tu. Sebelah titik 3 tu ada dia tulis present, lepas tu anak panah ke atas. Awak tekan tu. Saya stop sharing je Your entire screen. Kena buka apa? Word. Boleh? Boleh share? Okay. Oh Man, kau tak pakai ni macam mana kau nak tunjuk Kau contek kat mana Man? Tunting kertas. Oh, okay, susah pula. Tak apalah. Siapa yang guna phone? Phone dia boleh terus direct tunjuk tulisan tangan dia tu. Kalau laptop ni awak kena ada gadget macam saya. Saya tak ada. Kita apa Man? Stop presenting Man. Saya nak cari seorang lah. Mana stop pula. Siapa yang pakai phone boleh tak share jawapan awak? Tunjukkan awak punya ni. Tak apa, jangan takut salah. Saya betulkan je. Boleh? Alani. Pakai phone tak? Saya pakai laptop sir. Dan pakai laptop. Betul lah. Najihah? Saya pun pakai laptop sir. Okay, sekarang siapa yang pakai phone? Ada tak? Tak ada Tak ada. Saya pakai phone saya. Okay. Siapa? Saya. Tapi kau kat luar macam mana kau nak tulis? Sorry. Cuba kau share screen kalau kau boleh. Tak apa saya. Takut saya. Okay. Kalau susah tak apalah. Okay, jawapan yang pertama tu positive infinity. Yang kedua, dua-dua positive infinity, betul? Dapat tak dua-dua positive infinity? Kita tak dapat? Okay, saya tunjuklah. Kamu ni guna teknologi sikit. Okay. Nampak tak saya punya screen? Tak keluar lagi. Sakit pinggang saya. Aduh. Saya kena pergi mengurut saya. Lama sangat dah saya duduk kat pantai. Tu lah. Sakit tengkuk sebab ngadap laptop ya. Aduh. Okay, nampak lah saya punya. Okay, nampak Ada saya ada. Tak, maksud saya gambar nota tak nampak? Tadi ada. So hilang pula. Hilang saya. Hilang. Oh my god. Okay, ada saya. Okay, ada. Okay, ada. Beres. Okay, ada ni Okay, inilah OBS Yang saya guna ni OBS.
Okay. So langkah pertama macam saya selalu cakap, masukkan nilai ke dalam kita punya function. Okay, so kita akan dapat limit x approaches to 2 from right, 1 over x minus 2 to the power of 2. Okay, so bila kita masukkan nilai, kita akan dapat 1 per 2 tolak 2 kuasa 2. Saya akan dapat 1 bahagi kosong lah, kosong kuasa 2 kosong. So bila 1 bahagi kosong, akan dapat infinity. But the thing is, kita nak tentukan sama ada dia positif ataupun negatif. Sebab dia ada from left, ada from right ni kan. Okay, so macam mana nak tahu? So kita masukkan nilai ke dalam function fx kita. So fx kita adalah 1 per, okay, so memandangkan ni from right. So bermaksud kalau saya buat number line ni 2, so daripada kanan bermaksud yang from right 2.01 dan ke atas. Let's say saya ambil 2.1 lah. So 2.1 tolak 2 kuasa 2. Sebab dia di sebelah sini kan, di sebelah kanan 2.1 sampai lah infinity. So saya pilih 2.1. Kamu nak pilih number boleh. Okay, tapi mesti lebih besar 2. Okay, what happen then? Ke atas ni adalah positif. Kat bawah ni 2.1 tolak 2 saya akan dapat 0.1. 0.1 kuasa 2 saya akan dapat nilai yang positif juga. So positif bahagi positif. So saya akan dapat sign dia positif. So maksud ni adalah positif infinity. Okay, semudah tu saja. Okay, lihat pada yang kedua. Yang kedua, limit x approaches to 2. Okay. Sekejap So limit x approaches to 2 from left, 1 over x minus 2 to the power of 2. Okay, masukkan nilai. 1 bahagikan dengan 2 tolak 2 kuasa 2. So akan dapat 1 bahagi kosong juga. So any number, kita divide by 0, kita akan dapat infinity. Okay, tapi memandangkan dia ada from left kat sini, bermaksud kita kena tentukan sama ada dia positif ataupun negatif infinity. Bila ada kuasa negatif tu ataupun kuasa positif tu kan, awak kena tentukan dia punya infinity tu positif ataupun negatif. Okay, so macam mana tentukan? Kita pilih. So 2 from left bermaksud nilai yang kita boleh ambil adalah nilai yang lebih kecil daripada 2. Okay, saya lorekkan yang di sebelah kiri 2. So yang saya boleh ambil daripada 1, negatif infinity sampailah 1.9999. So tu semua nombor yang saya boleh pilih. Okay, let's say for example, saya ambil 1. So saya fx bersamaan dengan 1 per 1 tolak 2 kuasa 2. Okay, 1 ni positif. Okay, yang dekat atas numerator ni positif. Yang kat bawah ni 1 tolak 2 negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 positif 1. So dia akan dapat positif juga. Bermaksud yang ni pun positif infinity. Okay, semudah itu saja. Boleh tak? Sir. Ya. Beriman? Ya. Boleh sir. Isaac ke apa? Okay, faham tak sangat ni? Faham sir. Okay, so kalau faham, okay, ni dah masuk tajuk lain. Nanti kita akan pergi pada kelas yang akan datang. Boleh Okay, that's all for today class. So, Sir. Ya. Nak tanya pasal assignment tu. Assignment, okay. Bila saya start? Apa dia? Assignment tu start bila? Saya akan bagi dalam minggu ni insyaAllah. Submit. So, dia bukan assignment individu tau. Dia assignment berkumpulan. So, apa kata you all formkan group masing-masing. Saya tak nak pilih. Nanti you buat nama, secara nama dekat WhatsApp group. Contohnya satu group maksimum 4 orang saja. Okay, so let's say kamu dapat soalan. So, satu kumpulan tu kena selesaikan set soalan tu. Contohnya ada 4 orang.
dalam grup tu ada Aiman, ada Aizat, ada Tu, ada siapa lagi? Faris contohnya. Okay, ada 4 orang ni kan. Satu grup contoh. Okay. So dia dapat satu set soalan. 4 orang ni pandai-pandai dia lah nak siapkan satu set soalan ni macam mana. Bagi-bagi soalan ke, buat sama-sama ke. Tapi bila submit ke saya, satu kumpulan ni ada 4 orang ni dia hanya submit satu je. So, mungkin ketua kumpulan je submit kat saya. Tapi hasil kerjasama daripada you all semua. Faham tak? Ni yang wakil grup 5%. Yes. 15%. 15. 15%. So bermaksud markah kamu akan diwakili oleh markah grup kamu. Contohnya grup yang saya bagi 4 orang tadi, Aiman semua-semua tadi ni, contoh yang tadi, dia dapat markah penuh contohnya. So every single ahli dalam tu akan dapat markah penuh. Let's say lah kalau grup ni dapat markah 50%. So setiap orang dalam ni akan dapat 50%. Faham tak? Faham saya. Okay. So kamu buat secara berkumpulan. So kamu bagi kepada satu kumpulan 4 orang. Buat senarai nama dalam WhatsApp tu. Nanti saya akan bagi set soalan dia. Setiap kumpulan mungkin set soalan dia berbeza-beza. Berapa lama buat sir? Means due date. Jangan risau, saya akan bagi masa lah. Tak lama, Okay, dalam sir. 2 minggu, 3 minggu saya akan bagi masa lah. Okay sir, thank you sir. Sebab sekarang ni pun saya pun banyak benda nak kena buat. Awak pun banyak benda. Sakit je. Sir, assignment tu soalan bab apa sir? Bab 6 Apa? Soalan dia bab 6. Tugasan tu? Campur-campur. Bab 6 dan bab 7. Oh. Okay. Bab 6 dan bab 7. Bab ni lah. Okay? Boleh ke? Okay, boleh sir. Okay, saya rasa sampai sini saja kelas. So kita akan berjumpa lagi dalam kelas akan datang. Okay? Oh, dah nak habis dah ni. Sikit lagi. Okay. Beres. Thank you sir. Okay, thank you guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, sir. Selamat Oh, bercuti tu sir. jangan garang sangat tu. Okay, thank you. Thank you sir. Okay, Thank you, sir. welcome. Thank you, sir. Okay. Sir, Ya. kalau yang group assignment tu, kalau yang macam soalan tu susah, boleh tanya sir kan? Boleh. Okay.